Tak boleh. Kena mandi. Tapi air semaya dia tu tidak batal. Itu lain. Sebab ada hadis. Ada hadis. Adapun air mazi keluar tu Nabi SAW suruh basuh, suruh ambil air semaya. Itu ada hadis. Itulah kita tengok pendapat ni, masing-masing ni kata gini, ni kata gini. Ada yang mengatakan kena saluran itu. Kalau saluran lain tak kira, tidak membatalkan air semaya, macam Imam Malik dan Imam Bukhari. Ada juga Imam Syafi'i, dia kata keluar melalui saluran itu najis, saluran biasa, batal air semaya. Kalau tidak keluar melalui saluran biasa pun, misalnya ditebuk, batal juga air semaya. Sebab yang keluar itu apa dia? Najis, air kencing. Walaupun tidak melalui jalan dia, yang keluar tu air kencing. Gitu. Inilah pendapat. Kita sudah tengok dah beberapa pendapat tadi. Dan Imam Bukhari dia pilih hak tu. Tetapi Imam Bukhari dia beza, walaupun serupa dengan Malik dalam bab ni, sesuatu yang keluar daripada tubuh ni serupa, tetapi dalam bab lain yang membatalkan air semaya dia tak serupa pula dengan Imam Malik. Misalnya Imam Malik kata kalau sentuh kemaluan batal air semaya. Imam Bukhari kata tak batal. Kalau sentuh zakar, sentuh kemaluan tak batal. Di situ dia serupa dengan Imam Abu Hanifah pula. Imam Abu Hanifah kata sentuh kemaluan tak batal, sentuh perempuan tak batal. Sentuh perempuan tak batal air semaya, mengikut Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata kalau dengan nafsu sentuh tu batal, kalau tidak dengan nafsu tak batal. Imam Bukhari tak serupa dengan Malik situ. Sebab Imam Bukhari betul-betul serupa dalam bab tu dengan Imam Abu Hanifah, iaitu ada nafsu kata tak nafsu kata batal air semaya sentuh dengan perempuan. Bini kata tidak bini kata batal, tak batal. Dia ada beza tu. Hak betul-betul dekat benar dengan Bukhari di sini Daud Zahiri. Itu sebenarnya. Orang lain ada sini serupa, sini tak serupa. Tapi dengan Daud Zahiri banyak serupa Imam Bukhari. Daripada situlah ulama mengatakan Imam Bukhari ni dia tidak ikut siapa-siapa. Dia ada mazhab dia sendiri. Dan dia ni adalah seorang mujtahid mutlak. Boleh dikatakan kebanyakan ulama lah, walaupun ada seorang dua kata lagu lain, tapi kebanyakan ulama mereka mengatakan Imam Bukhari ni adalah mujtahid mutlak. Dia ada mazhab dia sendiri. Buktinya hak ni, kalaulah dia ikut Syafi'i mestinya serupa dengan Syafi'i sama lah. Ni tak. Kalau kata dia ikut Hanafi serupa dengan Hanafi, tak. Ikut Malik serupa dengan Malik, tapi tidak. Kita tengok di sini. Ini adalah salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Imam Bukhari pegang Quran. Dia kata hak ni je. Ni kira yang keluar daripada tubuh, yang keluar daripada tubuh. Hak lain ada lagi, hak khilafnya. Misalnya bersentuh-sentuhan antara lelaki dengan perempuan, menyentuh kemaluan, tidur, dan sebagainya. Ada lagi hak lain. Hak tu tidak kira yang keluar. Hak ni kira yang keluar daripada tubuh manusia tu. Hak tu bab lain. Tetapi Imam Bukhari berbeza juga dengan orang-orang lain dalam perkara tu pun. Di sini dalam bab hak keluar ni dia pegang mana? Pegangnya dia. Kita tengok ulama-ulama besar ni, siapa-siapa pun nombor satu sekali Quran. Nombor satu sekali Quran. Banyak dah kita tengok sebelum pada ni. Dalam bab air semaya dulu pun dia kata tertib itu tidak wajib. Sebab tu dia kucah. Air semaya tu basuh ni dulu tidak mengikut tertib biasa dia lah. Dia kucah. Tujuan dia nak ayat tertib tu tidak wajib. Dulu itu cara dia lah. Dia pegang dengan mana? Ayat Quran. Dia pegang dengan ayat Quran. Begitu juga hak lain-lain dia asas dia hak nombor satu sekali Quran. Dalam Quran sebut hak mana? 4 perkara. 4 perkara dia disebut.
Itulah dia pegang. Dia awak mari ayat Quran juga. Di sini pun dia awak mari ayat Quran juga. Iaitu firman Allah Ta'ala. Dia pegangan dia, asas dia. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air. Tu yang dalam Quran sebutnya berkenaan dengan hak keluar daripada tubuh manusia ni. Hak dalam Quran sebut sebagai membatalkan air semaya ni. Imam Bukhari kata hak ni kedudukan dia lebih tinggi, kuat, lebih daripada hak lain. Sebab apa? Ada dalam Quran. Tu hak ada dalam Quran ni, hak itulah lebih daripada hak lain, lebih kuat daripada hak lain. Hak ni cerita apa? Cerita tayamum. Aula mastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Maknanya pergi ke tempat buang air ataupun bersentuh-sentuhan dengan perempuan, ataupun mengikut Bukhari, dia tidak kata bersentuh-sentuhan, dia kata bersetubuh dengan perempuan. Dia pakai dengan makna tu. Lepas tu tak ada air, maka kamu bertayamumlah. Itu hukum tu. Jadi hak ni cerita Imam Bukhari nak rakyat. Kalau kita perhati ayat ni, ayat Quran sangat mulia, sangat tinggi, sangat istimewa, sangat dalam maksudnya. Walaupun ringkas tepat situ, tapi kena perhati molek, kata dia. Iaitu Imam Bukhari faham kan, di situ, di ayat ni ada hukum hadas kecil dan hadas besar. Ataupun seseorang daripada kamu datang dari tempat membuang air. Ghaid itu maknanya membuang air, tempat membuang air. Asal makna ghaid ialah tanah yang rendah, kawasan di mana tanah itu rendah di situ berbanding dengan tempat lain. Itu ghaid. Sebab orang zaman dulu pada masa tu, bila dia nak pergi buang air, dia pergi tempat lagu tu lah. Tempat lagu tu, bukan tempat tinggi. Kalau tempat tinggi nampak orang duduk jauh pun nampak. Dia kan pada pasir terbuka begitu. Dia kena itu. Kalau kita nusuk alik, kalau orang zaman itu kan nusuk balik pokok. Nusuk balik pokok, dia mana ada pokok sangat. Dia pergi tempat rendah. Bila rendah daripada jauh, orang tak akan nampak lah. Kira-kiranya untuk menyembunyikan diri. Itu asal makna ghaid. Kemudian perkataan ghaid itu dipinjam untuk makna tahi, najis. Tetapi di sini bukan dengan makna tahi. Bukan. Mana mari dari tempat tu mengikut asal, bahasa asal, makna hakikat, makna sebenar dia, iaitu mari daripada tempat buang air. Tak semestilah sekarang ni tempat buang air itu makna tempat rendah. Boleh jadi tempat tinggi. Dalam bilik air duduk di atas, kita kata. Tak ada dah maksud rendah tu, maksudnya tempat buang air. Bila orang pergi tempat buang air ni untuk apa? Dua perkara, kata dia. Sama ada buang bahasa kita panggil air besar ataupun air kecil. Sama ada untuk nak berak ataupun untuk kencing. Dua tu. Kalau dia pergi dengan maksud nak berak pun, kita kata dia akan kencing juga biasanya. Biasanya akan tubik juga. Mana kok saluran tu? Allah Subhanahu Taala sebut dua tu. Bila pergi situ melalui jalan mana yang keluar? Salah satu daripada dua atau kedua-duanya. Yang keluarnya apa dia? Yang keluarnya hak biasalah. Hak biasalah. Hak biasanya apa dia? Iaitu kencing ataupun najis, tahi. Itu yang biasa. Kalau nak keluar batu, tidak semesti pergi dalam tu, dia pergi dalam masuk bilik bedah tu. Kira-kiranya gitulah. Tidak pergi ke jamban. Tu. Cuba kita faham sedikit kan. Orang pergi tempat ni untuk apa? Mesti akan cari tempat ni untuk dua perkara tu je.